Oh, cantik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduka Rabbi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Wahai Tuhan kami, jadilah kami semua orang-orang yang baik-baik. Jadikanlah kami orang-orang yang benar-benar Islam, benar-benar beriman dan bertakwa. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami semua. Ampunilah dosa-dosa ibu bapa kami semua. Ampunilah dosa-dosa keluarga kami semua. Wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada syirik, daripada riya, daripada takabur, daripada sifat-sifat mazmumah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Pada malam yang mulia ini, saya mengambil peluang bersama-sama dengan muslimin dan muslimat sekalian untuk berbicara tentang peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, di mana tidak asing lagi kepada seluruh umat Islam, orang Islam yang peka dengan agamanya, yang peka dengan ajaran Allah, ajaran Nabi SAW, memang sering dengarlah cerita Al-Isra' wal Mi'raj. Walaupun para ulama mereka berbeza tentang menentukan bilakah berlakunya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Ada ulama menyatakan bahawa berlaku pada 27 Rejab, dan ada juga di bulan-bulan yang lain. Jadi ulama berbeza pendapat, menunjukkan kepada kita bahawa tarikh ni tak penting manalah. Kerana kalau penting sudah tentu tarikhnya disebut di dalam Al-Quran ataupun disebut oleh Nabi SAW. Jadi Allah tak sebut dalam Quran, Nabi tak sebut. Yang Allah sebutnya ialah peristiwa Al-Isra'. Al-Isra' Allah sebut, dan Nabi cerita. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina
innahu huwas sami'ul basir. Yang bermaksud Maha Suci Allah, Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya, untuk kami memperlihatkan kepada hamba-Nya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi dalam ayat ni dia cerita Al-Isra', tapi tarikh tak sebut. Jadi kata ulama nak beritahu bahawa hak pentingnya ialah peristiwa itu benar-benar berlaku. Pengajaran daripada peristiwa Al-Isra' itu, di mana ketika berlakunya peristiwa Isra' ni, ketika Nabi SAW sangat diuji oleh Allah. Nabi duduk Mekah masa tu. Mekah ni bukan saja orang kafir, bukan saja orang kafir, bahkan sangat bebal sehingga disebut digelar sebagai jahiliyah. Maknanya sembah berhala. Berhala beratus duduk dalam Masjidil Haram, dan mereka anggap ia adalah daripada agama Nabi-Nabi dulu. Dan sekitar Mekah tu semua sembah berhala. Tiba-tiba Nabi seorang-seorang mari, Nabi seorang-seorang Allah Ta'ala lahir, ajar agama. Jadi apabila nak tukar agama ni bukan senang. Orang nak tukar pandangan pun payah. Orang nak tukar pandangan mazhab ke, pandangan peribadi ke, memang susah. Dan ia pegang hak tu, payah dia nak tukar. Bagaimana dengan agama? Agama ni lagilah payah. Beranak-beranak sembah berhala dah. Ayah dia sembah berhala dah. Tauki dia sembah berhala dah. Tok nyang dia sembah berhala dah. Bahkan minum arak, bukan pakai gelas, pakai payang. Berjudi, berzina, macam-macam maksiat, berperang antara kabilah-kabilah. Maknanya ketika Nabi mari tu, kawasan Mekah ni terlalu gelap, maknanya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kalau mari sekadar ustaz-ustaz memang tak tahan. Kalau mari sekadar ulama-ulama tak mampu. Mari sekadar tok-tok guru tak mampu. Mesti mari seorang Nabi utusan Allah yang memang benar-benar sabar, yang memang benar-benar baik, yang memang benar-benar seorang yang mempunyai sikap yang damai, sikap yang baik, yang tak suka balah maknanya. Waalaikumsalam. Jadi apabila Nabi mari, menjadi lawang arus lah. Orang sembah berhala, Nabi pergi larang. Orang berzina, Nabi larang. Orang berjudi, Nabi larang. Jadi kalau begitu, lawang arus, lawang suasana yang ada pada masa tu. Tapi Nabi sabar. Dia bawa bekalnya akhlak, bawa bekalnya sabar, baik dengan orang, berdoa kepada Allah, dia hormat orang. Tapi bila lama pas orang-seorang masuk Islam, akhir antara akhir masuk Islam ialah Sayyidina Umar. Orang yang dianggap kerah masuk Islam juga. Jadi maknanya nampak ada kejayaan Nabi. Walaupun terpaksa hadapi ujian yang berat, tapi maknanya Nabi dapat kemenangan maknanya. Jadi masa tu orang yang mempertahankan Nabi ini pak saudara dia. Yang orang malunya isteri dia.
tiba-tiba Allah Ta'ala mematikan pak saudara dia, mematikan isteri dia. Maknanya Nabi sudah tidak ada lagi kekuatan jadi kurang dah. Orang hak tahankan dia, terpaksa makna menyerah kepada Allah semata-mata. Jadi di masa itulah Allah Ta'ala pun jemput Nabi dalam peristiwa besar Al-Isra' wal Mi'raj. Maknanya bukan saja-saja maknanya melakukan peristiwa Isra' tu bukan saja-saja, tetapi untuk menguatkan semangat Nabi. Bukan kuat semangat untuk lawan orang, untuk benci ke orang, untuk kutuk orang. Semangat untuk menyelamatkan orang, semangat untuk menyedarkan masyarakat, supaya Nabi melihat kebesaran Allah dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Ayat yang kita baca tadi berada dalam surah Al-Isra', ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi, sehingga akhir. Lalu para ulama tafsir menyatakan bahawa Allah nak cerita Isra' besar ni, kebiasaannya cerita besar-besar, Allah Ta'ala datangkan pujian dulu. Maha suci Tuhan, Maha suci Allah. Jadi selepas tu ada nak cerita benda besar lah, ada nak cerita benda penting, benda besar. Subhanalladzi, Maha suci Tuhan, yakni Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam. Para ulama juga mengulas Allah Ta'ala sebut hamba-Nya. Allah Ta'ala sebut hamba di sini untuk memuliakan Nabi. Hamba ni kalau duduk pada orang biasa, hina. Hamba ini, kalimah abdun ini duduk pada orang biasa, hina. Ataupun apabila hamba kepada sesama makhluk, hina. Tetapi apabila hamba itu diidafatkan, disandarkan kepada Allah, orang yang jadi hamba Allah mulia. Orang jadi hamba makhluk hina. Orang yang jadi hamba Allah mulia. Lalu Allah menyebut bahawa hamba-Nya, dia gelar Nabi hamba-Nya, maknanya dia sayang. Allah Ta'ala sayang apabila menyebut hamba-Nya. Lailam minal masjidil haram, perjalanan tu daripada Masjidil Haram. Ulama-ulama cerita ketika malam tu Nabi duduk dengan sahabat-sahabat dia. Duduk dengan sahabat-sahabat dia, berehat dalam Masjidil Haram. Lalu Allah Ta'ala ambil Nabi. Melakukan Isra' daripada Masjidil Haram. Ada juga ulama kata maksud Masjidil Haram itu di rumah Ummu Hani. Tapi pendapat yang lebih kuatnya dalam Masjidil Haram sendiri, dekat dengan Kaabah tu. Allah Ta'ala memperjalankan hamba-Nya, yakni Nabi SAW. Nak beri semangat ke Nabi bahawa kerajaan Allah itu besar, kekuasaan Allah itu besar. Kamu kena sabar, maknanya menjalankan amanah Allah. Lalu berlakulah daripada Masjidil Haram tu ke Masjidil Aqsa, pergi ke Palestin. Palestin ni bumi Anbiya juga, bumi Nabi-Nabi. Sebab tu bumi kawasan Anbiya ni sampai hari ni tempat berlaku perang sama, berebut sama kawasan tu. Di Palestin kadang-kadang Kristian ambil, kadang-kadang Islam ambil, kadang-kadang Yahudi ambil. Menjadi rebutan. Mungkin bumi strategi dia panggil. Termasuk juga Iraq. Termasuk Mesir. Kawasan-kawasan ni biasanya bergolak sama. Jadi Allah sebut minal masjidil haram idal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah. Sekeliling Masjidil Aqsa itu kami berkatinya. Kami berkat dia bumi itu. Antara berkatnya ialah tempat Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni masjid yang ketiga selepas Mekah
Selepas Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa. Dia panggil bumi Al-Muqaddasah, bumi yang suci kepada orang Islam. 3 buah tempat ni adalah tempat suci kepada orang Islam. Allah sebut allazi barakna haulah, kami memberkati sekelilingnya, yakni sekeliling Masjidil Aqsa tu. Di situ tempat nabi-nabi. Itu tempat berkat, tempat dakwah nabi-nabi, tempat orang-orang saleh zaman-zaman dulu, dan tempat para syuhada, tempat darah, mak tumpah darah di kawasan tu. Orang Islam terbunuh di kawasan tu sebagai syuhada. Makna bumi ni berkat. Dan subur, tanah kawasan tu pun subur. Jadi munasabah dengan Allah Ta'ala sebut alladhi barakna haulah, yang kami berkati sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami memperlihatkan kebesaran, tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi apabila siapa perjalanan tu daripada daripada Mekah tu pergi ke Masjidil Aqsa dalam 1 malam je. Dalam 1 malam sahaja. Itulah maknanya linuriyahu min ayatina, untuk kami memperlihatkan kepadanya, yakni kepada Nabi. Walaupun Nabi ni dia tahu dah Allah Maha Besar, Allah Maha Berkuasa, tetapi Allah Ta'ala tambah lagi kesedaran dia, semangat dia. Pasal bukan senang nak hadapi kafir Mekah masa tu. Dan Nabi pula Allah Ta'ala tak beri ke dia pedang. Allah tak beri pedang ke dia. Jetik orang sampai mati selalu, tak ada. Cuma Allah Ta'ala beri dia sabar. Allah Ta'ala beri dia akhlak. Maknanya terpaksa menghadapi ujian itu bukan sebagai lakonan. Maknanya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Anak beranak pun marah. Kawan-kawan pun marah. Orang kampung pun marah. Masyarakat pun marah. Tekanan. Kalau kata orang Amerika marah ke Nabi masa tu, katakanlah orang Yahudi yang marah ke Nabi, boleh tahan. Tapi yang marah ke Nabi ni anak beranak dia juga. Yang marah ke Nabi ni anak beranak dia, pok-pok saudara dia hak marah ke dia, hak lawang dia. Walaupun Nabi maknanya bawa ajaran Islam tu dengan baik, dengan semangat dakwah, semangat ukhuwah, semangat penyatuan, semangat akhlak. Tak beci pun korang, tak doa pun huduh-huduh, tak doa huduh-huduh, doa molek-molek je, bercakap dengan comel. Antara doa Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, wahai Tuhan kami, berilah hidayah kepada kaum kami, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Mereka tak tahu. Berdoa kepada Allah, minta dengan Allah supaya Allah beri hidayah. Kalau kena kita, mungkin kita nak marah lah. Dalam kita buat baik, dia buat uduh. Ada setengah tu dia letak duri tengah jalan. Nabi nak pergi dakwah, dia letak duri tengah jalan. Ada setengah tu dia maki Nabi. Ada setengah tu dia ambil perut unta, ketika Nabi sedang bersujud dia letak atas belakang. Ada setengah tu dia tagur dengan anak batu, tagur dengan tahi dia unta. Ada setengah tu dia gelar Nabi Majnun, gila. Gelar Nabi gila. Gelar Nabi ahli sihir. Segala-galalah maknanya. Hak gelar tu anak beranak dia. Hak tu yang sedih. Sebab tu kalau anak beranak sendiri, orang kampung sendiri, memanglah maknanya jiwa dan perasaan memang sedih sungguhlah. Tercabar sungguh. Kalau orang luar mari marah, orang suku Sakak mari marah ke Nabi, boleh tahan. Tekanan dalaman tu kurang. Tekanan dalaman. Kawan-kawan anak beranak tolong dia, bantu dia.
keluarga dia tolong dia, jadi semangat. Jadi semangatlah. Ya, kawan-kawan dia tolong, anak beranak dia tolong, keluarga dia tolong, wakapur dia tolong, semangat. Orang luar yang lawan dia, orang luar yang marah ke dia, ni orang dalam juga. Keluarga, makna besarlah ujian tu. Maknanya besar ujian. Menangis dalam hati lah maknanya. Sedih sungguhlah maknanya Nabi SAW. Lepas tu mati pula pak dara. Hak rajin tolong dia. Hak tolong backup dia. Orang nak mari bahang Nabi ni, dialah yang tahan. Isterinya, orang saudagar, orang kaya masa tu, orang malu dia orang. Jadi adalah orang tukar tahan. Apabila mati dua orang ni, Allah Ta'ala nak suruh dia kuat lagi dengan Allah. Allah uji nak suruh kuat. Allah uji nak suruh kuat, bukan nak suruh lemah. Sebagaimana Allah Ta'ala uji orang Turki contoh. Allah Ta'ala uji orang Syria. Bukan saja Tuhan buat. Bukan saja hak budak-budak tu memang hak mati tu masuk syurga dah. Kalau ia besar kita tak tahu. Mungkin isap dadah, minum arak, berzina, kita tak tahu. Tapi apabila ia mati kecil lagu tu, maka dia selamat masuk syurga. Orang tua-tua pula apabila Allah uji, kemungkinan Allah Ta'ala ampun dosa-dosa dia. Tak saja maknanya ujian tu. Cuma kita je tak tahu. Ini Allah Ta'ala uji, dia tak saja. Cuma kita kadang-kadang melihat dengan cara kita yang silap. Kita kesian, kita rasa sedih, hak tu memang biasalah, tak ada masalah. Jadi ujian Allah ni tak saja. Allah Ta'ala uji Nabi. Allah Ta'ala uji Nabi, Nabi lawang dengan akhlak. Islam ni Nabi lawang dengan akhlak. Islam ini Nabi lawang dengan akhlak. Nabi larang dengan apa panggil sifat yang mulia, dengan doa yang baik. Jadi Allah Ta'ala dia uji dia, Nabi SAW bukti pula dengan sikap yang baik, menyebabkan orang lihat contoh. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada batang tubuh Nabi SAW itu adalah uswah hasanah, contoh yang sangat baik. Maknanya kita nak jadi ayah, kita tengok Nabi. Kita nak jadi anggota masyarakat, tengok Nabi. Kita nak jadi suami, tengok Nabi. Nabi antaranya ialah ditolong isteri dia, tolong masak, tolong siang apa dia sayur-sayur. Jadi maknanya orang kita kalau buat gitu, orang kata takut ke bini. Tak. Inilah contoh yang baik. Menghidupkan kasih sayang antara suami isteri dan keluarga. Jadi sebab tu kata ulama, nak tengok contoh suami isteri, tengok Nabi. Nak tengok contoh Nabi jadi tok imam, tengok Nabi. Nabi jadi tok imam semayang. Bila jadi tok imam semayang, ada budak nangis di belakang. Lepas tu Nabi SAW percepatkan semayang. Dia percepatkan semayang. Jadi nak tengok contoh yang baik, Nabi SAW salat, ialah tengok Nabi. Nak tengok Nabi menyelesaikan masalah, tengok Nabi juga. Maknanya baik, cerdik. Ketika belum jadi Nabi dulu, pernah masjid Kaabah runtuh. Apabila runtuh Kaabah, bahang dia air kering, nak buat mula, nak letak semula Hajarul Aswad. Masing-masing pemimpin Mekah ni kira nak perang lalu. Kira nak balah. Siapa nak letak ni? Orang ni berebut nak letak. Pasal hebat orang boleh letak Hajarul Aswad di tempat dia ni, orang yang hebat. Jadi berebut. Berebut kira nak balah lalu. Tiba-tiba kebetulan pada waktu pagi awal tu, Nabi orang awal mari. Mereka ni mesyuarat dah, kita tengok siapa mari awal. Tiba-tiba Nabi SAW. Dan Nabi nak buat lagu mana? Silat hari bulan ke Nabi gomor pula. Nabi suruh ambil kain, bagi pegang belakang kabilah, ketua-ketua kabilah pegang bucu kain masing-masing.
Lepas tu Nabi yang ambil, letak dalam kain. Pukul 3-4 orang tu usung buat pergi ke kawasan tempat letak dia panggil Hajarul Aswad. Nak letak di Kaabah tu. Siapa nak letak, nak tapek tu, Nabi pula yang akak. Jadi maknanya bijak Nabi menyelesaikan masalah tu. Dalam peperangan juga begitu. Nabi SAW menjadi contoh. Menjadi contoh. Satu ketika bila Nabi nak pergi perang, atur strategi perang, nak perang ni, musuh duduk kat mana, kita nak duduk kat mana. Tiba-tiba mari seorang badui, walaupun dia orang barang, orang kampung biasa, khabar ke Nabi, ya Rasulullah, adakah wahyu ni? Hak ni ke wahyu ke ni? Yang Nabi letak apa dia bala tentera kat kawasan ni, adakah ni wahyu daripada Allah ke pandangan Nabi? Nabi kata, pandangan saya. Kalau pandangan Rasulullah, kata orang Badawi itu, saya nak tolong khabar. Saya lebih tahu di kawasan ni. Bahawa bala tentera duduk sini kena duduk tempat kawasan air. Di kawasan sana tu ada kawasan air. Jadi letak bala tentera kawasan air. Kayak gini dalam perang kayak gini, dahaga, panah apa sekebi, kita ada kawasan air. Musuh kita tak ada kawasan air. Nabi tunjuk. Nabi tunjuk bahawa walaupun ia pemimpin paling besar dan dia pula Nabi dan Rasul, Nabi dengar. Contohnya, Nabi dengar. Nabi dengar dan ikut hak dia khabar. Walaupun Nabi tu Nabi. Oleh kerana apa yang Nabi pilih itu bukan wahyu daripada Allah. Bukan wahyu. Kalau bab semayang, kena ikut Nabi lah, tak payah mesyuarat. Orang lain tak boleh tegur, buat apa semayang 4 rakaat, 3 rakaat. Hak ni dah, hak ni adalah wahyu daripada Allah. Wahyu daripada Allah, kat tangan kita selendar. Kita tak boleh nak buat apa dah. Tak boleh beri pandangan. Tapi kalau bab duniawi, bab dunia, Nabi SAW terima nasihat orang. Pasal bukan bidang dia. Pernah berlaku apabila ketika di Madinah. Ketika di Madinah, pekebun-pekebun ni biasanya dia buat pendebungaan. Dia buat pendebungaan. Nak suruh buah tu banyak. Nak suruh buah kurma tu banyak. Jadi apabila masuk Islam, takut salah. Dah kita masuk Islam dah. Kena kita tanya Nabi lah. Kita tanya Nabi. Kan salah. Allah buat apa dia pokok kurma tu begitu. Kita pergi pinda ni boleh ke tak pinda ni? Kita nak buat pendebungaan ni, nak kacuk ni bunga-bunga dia tu. Memanglah kita zaman jahiliah buat. Dah Nabi ada, baik tanya Nabi. Kita sayang ke Nabi, kita sayang ke Allah, kita sayang ke Islam. Takut apa yang kita buat ini bercanggah. Comel sahabat. Sahabat-sahabat Nabi ni comel. Dia tak buat ikut suka dia. Dia tak buat ikut tok nenek dia. Pasal agama ni bukan hak tok nenek. Agama ni bukan orang Melayu. Agama ni bukan orang Arab. Agama ni bukan ikut orang tua-tua. Agama ini adalah mestilah daripada Allah. Tapi mungkin sahabat tidak tahu bahawa bab pendebungaan ni bukan agama. Hak ni bukan agama. Bab kelauk bukan agama. Hak ni tak payah tanya Nabi. Kalau ikutkan. Pasal hak ni duniawi. Berubah. Dulu saya budak-budak dulu buka tarik. Dia ni tak jadi gawa dah. Dah buka pula orang beli di Jepun. Tak payah beli apa dia ikut Nabi. Nabi budak ke laut. Tapi oleh kerana sahabat ni pada sayang ke Islam, sayang ke Nabi, sayang ke Allah, sayang kepada kebenaran ni, bimbang. Takut ada dalam kitab juga. Takut ada dalam Quran juga. Takut ada dalam wahyu juga. Tanya Nabi, ya Rasulullah, lagu mana kami ni buat pendebungaan. Setiap tahun buat pendebungaan ni nak suruh buah banyak. Nabi kata tak payah buat lok ke dia je. Nabi suruh lok ke dia. Tiba-tiba musim buah tak banyak. Warna pula ni buah tak banyak. Pergi jumpa Nabi pula, ya Rasulullah, tahun ni buah tak banyak. Tak banyak buah. Kita dak buat pendebungaan. Lalu Nabi SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum.
Nabi kata, kamu bab dunia lebih tahu pada aku. Menandakan, kata ulama, bahawa bab dunia ni kita boleh reka. Bab dunia kita boleh reka. Bab tu orang kata, orang nak ikut Nabi ni, dah bab apa dak naik unta? Unta ni bab dunia. Bab buat rumah cara Nabi kita dah ikut, tak payah. Dia buat ngeseluk di zaman dia. Kita tak payah ikut. Naik unta kita tak payah ikut. Tapi hak kena ikutnya ialah ajaran dia. Sebab tu Nabi SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin atau kama qala. Kamu hendaklah ikut sunnah aku. Bab agama ni ikut sunnah aku. Dan sunnah khulafa aku. Sunnah khulafa aku. Bab dunia nak ubah-ubah lah. Tahun ke tahun berubah. Politik berubah. Pengurusan kerajaan dia berubah. Menguruskan manusia, rumah tangga dia berubah. Tapi agama mestilah sama dengan hak Nabi. Kita kena balik kepada cara Nabi SAW. Jadi maknanya, kita nak tengok apa pun, kita tengok contoh daripada Nabi SAW. Jadi apabila Nabi ni akhlak dia comel, dia khabar pula betul. Agama Islam ni agama fitrah. Agama Islam ni agama fitrah. Hak Nabi bawa dulu pula, hak Nabi bawa zaman dulu, tak sama dengan kita bawa. Macam saya ni, contoh jadi ustaz. Saya khabar Islam. Kadang-kadang ada silap. Lidah saya ada silap khabar. Ada silap ambil. Ustaz-ustaz, ulama-ulama kadang dia silap ambil. Sahabat-sahabat ni, orang Mekah ni dia dengan Nabi. Maknanya setiap keluar tu betul sama. Setiap keluar betul. Setiap keluar betul. Macam saya mungkin juga dalam banyak-banyak cerita tu mungkin ada silap. Jadi apabila Islam itu comel, agama fitrah, agama fitrah. Lepas pada tu, hak tukang cerita pula comel juga. Nabi Muhammad SAW. Agama tu comel, hak tukang cerita pula comel. Jadi kena sungguhlah. Kena maknanya dengan jiwa manusia. Kena. Jadi apabila kena ni, orang terima lah. Apabila orang terima Islam, orang jadi pemimpin Mekah, dia jadi tercabar lah. Nak kaya lebih pada orang tak boleh. Nak tipu orang tak boleh. Nak pelawak tak boleh. Nak zalim orang tak boleh. Nak minum arak tak boleh. Jadi hak mana yang nafsu suka tak boleh. Nak kumpul kekayaan tak boleh. Tak boleh lebih maknanya. Tak boleh curi barang, ambil apa dia harta orang ramai. Dulu masa Nabi tak ada lagi, tak ada lagi, senanglah orang kaya, toke-toke tu. Pemimpin-pemimpin Mekah tu senang lenanglah dia. Mekah pula tempat orang magi buat kerja haji. Mekah tu menjadi tumpuan dunia. Mekah ni tumpuan dunia. Pasal ada ibadah haji. Ibadah haji ini pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Orang Arab ni walaupun dia sembah berhala, walaupun dia minum arak, walaupun dia berzina, walaupun dia wahai perang, tapi ibadah haji mereka tak tinggal. Cuma dia reka pula dah. Dia khurafatkan, dia bid'ahkan amalan tu. Ada riwayat cerita dia melakukan tawaf dalam keadaan bertelanjang. Telanjang. Tujuan bertelanjang itu ialah nak beritahu perhambaan dia kepada Allah. Tapi salah lah. Salah. Tidak fitrah, tidak sesuai dengan ajaran Allah dan dengan jiwa manusia. Ini Nabi larang. Jadi kalau begitu, siapa satu masa tak tahan lah. Jadi mereka ni khianat ke Nabi lah. Wa'uduh ke Nabi. Zalim Nabi. Penuh di pulau Nabi. Maknanya terpaksa makan daun kayu. Menega orang tak ambuh dengan dia. Jual beli orang tak ambuh dengan dia. Makanan orang sekap makanan. Menyebabkan makna Nabi susah hidup. Ketika lepas tu pula, pak dara mati. Isteri mati. Dua orang ni lah hak kuat. Lalu Allah Ta'ala pun melakukan peristiwa Al-Isra. Perjalanan maknanya yang sepatutnya sebulan lebih. Sebulan lebih perjalanan, semalam je. Siapa Masjidil Aqsa,
Sampai Masjid Al-Aqsa menjadi tempat untuk dia bertolak ke langit, terima ibadah semayang. Sebab tu ibadah semayang ni besar. Ibadah semayang ni ibadat lain Allah Ta'ala utuh malaikat pergi Kaabah. Utuh malaikat ke Kaabah. Suruh Nabi buat, arah Nabi buat. Hak ni Nabi SAW sendiri dijemput naik bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Naik sampai ke langit. Sampai ke langit. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Sehinggalah sampai ke 7. Maknanya melihat syurga, melihat neraka. Lepas tu akhirnya menerima semayang. Jadi semayang ni ia pertama wajib. Wajib disebut dalam Quran, disebut dalam hadis. Yang kedua dia rukun Islam, dia rukun pula Islam. Yang ketiga Nabi bertemu dengan Allah sendiri hak ni. Temu dengan Allah. Sehinggalah Nabi turun balik. Nabi turun balik, balik ke ke Mekah. Balik ke Mekah. Tapi Nabi ni dia dah sombong. Yang pertama dia ni Nabi. Nabi mestilah Tuhan jaga. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah kata. Dan Allah menjaga engkau daripada manusia. Allah yang jaga engkau daripada manusia. Maknanya orang tak boleh buat apa dia sewenang-wenangnya. Walaupun ada ujian tapi tak boleh buat sewenang-wenangnya. Allah jaga. Tapi tak sombong. Dia Nabi, manusia yang paling mulia atas dunia ni. Tak sombong juga. Doa dia makbul. Dia tak juga sombong. Patutnya nampak orang jahat akan doa lu. Nampak orang jahat akan doa. Lawak dakwah dia akan doa minta laknat. Tak. Nabi tak buat demikian. Rendah diri. Nabi SAW rendah diri, tidak sombong. Dia tidak angkuh. Akhir naik ke langit pula. Dah lah pergi ke dengan burak ke Palestin tu pelik dah. Naik ke langit pula. Maknanya kalau kena kita Allah, habis reng lah rasa hebatnya kita ni. Atas dunia ni orang beri pakat datuk, pakat Tan Sri. Pun kita kadang-kadang manusia kadang-kadang lupa diri dah. Hak ni lantikan Allah. Boleh tengok syurga, boleh tengok neraka. Turun pula balik. Tetap macam biasa juga tak sombong. Cuma maknanya semangat dia lebih lah. Apabila melihat kekuasaan Allah, linuriyahu min ayatina, supaya kami memperlihatkan kebesaran kami kepada Nabi SAW. Nabi pergi dekat Masjidil Haram tu, nengung Nabi. Kalau aku cerita ni, dia kata pelawak pula. Dia kata pelawak pula. Abu Jahal lalu kebetulan. Abu Jahal lalu. Warna nampak nengung Muhammad. Nak cerita, ada apa-apa berita baru. Ada berita baru. Yang tengok nengung orang tua je reti lah. Tengok orang ni nengung sedih lagu mana, nengung suka lagu mana. Nabi kata ada nak cerita. Nak cerita apa dia tu? Cuk khabar. Nabi khabarlah malam, dia tak khabar naik langit. Yang dia khabarnya ialah Isra' ke Palestin je. Kalau khabar naik ke langit, mati situlah Abu Jahal. Khabar ke Palestin sahaja. Mungkin Palestin malam. Ya. Dan ni mau balik bila? Pagi ni. Malam mungkin pagi ni balik sini. Sukalah hati Abu Jahal. Allah pelawak-pelawak sungguh kakak Muhammad ni. Tapi tak kata pelawak. Kalau dia kata pelawak, takut Nabi senyap. Dia nak suruh Nabi cerita ke orang ramai. Biar dia panggil. Biar Nabi panggil, biar Abu Jahal panggil. Abu Jahal pun panggil. Kafir Quraisy ni mari belaka. Mari. Jadi Abu Jahal panggil. Ramailah orang mari. Pitih duduk dengan dia. Jawatan duduk dengan dia. Dia jadi ketua Mekah juga. Orang ramai mari. Wak Muhammad khabar. Cuma cerita malam bagaimana muka kata tadi. Sepatutnya Abu Jahal awal-awal lagi dah kata pelawak. Awal-awal lagi kata pelawak. Tapi kalau Abu Jahal kata pelawak, habis kat tu je. Nabi tak cerita dah kat orang lagi. Jadi dia buat biasa, buat senyum. Biar aku panggil, wahai Muhammad, aku panggil orang ramai. Nabi kita panggil lah. Nabi kita panggil orang ramai. Cerita Muhammad.
Nabi pun kabarlah malam aku di Isra'. Isra' di mana? Pergi ke Palestin. Nganga awak Mekah, orang kafir. Nganga, lagu mana pergi? Dah pagi ni walau nak tanya. Padahal memang dah pagi ni ada sini. Setengah tu tepuk kepala. Setengah tu terus kata kadzab. Celaka Muhammad, maknanya pelawak sungguh ni, bohong sungguh ni, tak berhenti pelawak ni. Tapi oleh kerana hak Nabi kabar tu barang betul. Dah kalau orang kata pelawak nak buat warna Nabi nak buat warna, sabar. Senyumlah, doalah. Dia tak ambuh, orang lain terima. Sayyidina Abu Bakar apabila dengar saja, Nabi kata, Abu Bakar kata, sadaqta ya Rasulullah. Betul wahai Rasulullah. Abu Bakar dia tahu Nabi. Dia kenal daripada budak Nabi, dia kawan. Dia kawan ketika dah jadi Nabi dan dia kawan ketika jadi Nabi. Memang Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam tak pelawak. Dia kenal dah tak pelawak. Lalu dia kata, sadaqta ya Rasulullah. Betul wahai Rasulullah. Dan sebab tu Nabi sallallahu gelar apa dia Abu Bakar ni As-Siddiq. Orang bukan saja benar dan membenarkan. Setiap kali Nabi cerita, dia lalu kata betul. Lalu dia cerita betul. Pasal awak cerita tu Nabi. Sebab tu kita ni, sesama kita, kena berhati-hati. Kita sama kita, apabila orang cerita bab Islam, kena berhati. Pasal ada orang bawa cerita Islam itu hak tok nenek. Mana bukan hak daripada Nabi, bukan daripada Allah. Dah kita dengan Nabi 1440 tahun lebih dah. Biasanya kalau ikut hak Nabi-Nabi dulu, kalau dah sampai 1000 tahun ni, sembah berhala dah. Dia punya kona tu, daripada menyembah Allah, puja ke kubur, sembah berhala akhirnya. Dia buat khurafat maknanya. Jadi kita ni, Tuhan lahir ulama-ulama. Kita ni, yang jadi gini ni, yang sembah Tuhan lagi ni, lahir ulama. Tapi dalam ramai-ramai ulama, ada hak jenis tambah, hak jenis kurang, hak jenis cakap betul ni, tak ramai juga. Kadang-kadang reka dah semayang kita ni, kita baca dalam hadis, lain. Lain cerita dalam hadis. Berzikir lepas semayang, lain. Bertahlil, lain. Pergi ke kubur, semayang jenazah, kita baca dalam hadis, lain. Hak dibuat oleh orang ramai, lain. Jadi macam mana kita nak cari hak betul? Sebab tu cari hak betul ni kena cari sokmo. Kita cari sokmo macam orang cari pitih. Hari-hari cari pitih. Hari-hari orang cari pitih. Orang cari pitih hari-hari. Kita cari benar ni kena hari-hari. Pasal kita duduk atas dunia ni 50 tahun, 40 tahun, 70 tahun. Hak kita mati esok-esok, hak di akhirat esok-esok, selama-lamanya. Jadi kita nak hak betul. Tok guru dalam ramai-ramai, ustaz dalam ramai-ramai, ulama dalam ramai-ramai, mana sama? Ada orang bawa ke kubur, sampai bitok dan kubur pun ada. Ada orang dia cari duit, dia boleh kata hak halal yang haram, hak haram jadi halal. Ramai-ramai nak warna ramai-ramai. Tok perhatikan kalau ramai-ramai ada hak baik, ada hak buruk. Polis pun ramai-ramai ada hak baik, ada hak buruk. Tok imam ada dalam ramai-ramai, ada baik, ada buruk. Itulah realiti. Maka ulama, ustaz termasuk saya sendiri kadang-kadang dia panggil tersilap. Jadi oleh kerana itu kita hidup di zaman ini jauh dengan Nabi, perjalanan memang jauh. Masa juga 1440 tahun lebih. Jadi kadang-kadang kita terima agama di zaman kita ni campur aduk dah. Campur hak guru kita kata, campur hak ustaz kita kata, campur hak ulama khabar lebih silap. Kadang-kadang tak sengaja, bukan dia sengaja. Tapi kita nak carinya ialah hak Allah, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak hak Allah, hak Rasul ni memang maksum, mesti betul maknanya. Apabila mari hak orang, kadang-kadang salah. Sebab itulah Imam Malik dengan Nabi tak lama mana. Baru lebih kurang
100 tahun hijrah je, kita 1000 lebih. Imam Malik lebih kurang 100 tahun gitu dengan Nabi. Itu pun masa tu Imam Malik kata dah. Imam Malik kata cakap manusia ni, tak kira siapa lah, boleh diterima dan boleh ditolak. Boleh diterima, boleh ditolak. Kecuali ditunjuk ke Allah kubur Nabi. Kecuali orang dalam kubur tu. Boleh cakap mesti betul. Orang lain, termasuk diri dia sendiri, sebagai manusia, kelemahan manusia ni, Allah sebut dalam Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan manusia itu lemah. Lemah akal dia, lemah pendapat dia, lemah kadang-kadang silap khabar. Jadi oleh kerana itu, apabila kita baca peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, cerita yang besar yang disebut dalam Al-Quran, sebut dalam hadis, dan disebut di sepanjang zaman sampai hari ini di seluruh dunia orang Islam. Mari bulan Rejab, dekat dengan bulan puasa ni, benda ni akan dicerita. Akan dicerita. Tujuannya ialah supaya cerita-cerita besar dalam Islam ini dihayati oleh orang Islam. Dengan tujuan supaya kita jadi Islam betul. Dengan tujuan supaya kita yakin kepada Allah betul. Kita jadi orang beriman yang baik, orang yang bertakwa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan malam ni kita sama-sama dengar saat ni, dan saya juga sama-sama mengambil pengajaran daripada itu, dengan tujuan kita nak jadi baik. Kita nak jadi baik. Kita bimbang kita ada jahat lagi. Kita bimbang kita banyak dosa. Kita takut kita tipu diri kita sendiri. Kita takut kita tipu Allah. Kita tipu Nabi. Jadi kita cari kebenaran. Di mana saja ada kebenaran tak kira orang. Orang mana tak kira. Orang kaum apa tak kira. Kalau itulah daripada Allah, kalau itulah daripada Nabi SAW, kita nak. Kita tak kira orang. Kita tak kira bulu. Kita tak kira pangkat. Yang kita nak ialah al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu daripada Tuhanmu. Siapa yang bawa kebenaran, siapa yang bawa ajaran Allah, siapa yang bawa ajaran Nabi, dia cakap betul dengan Quran, dengan sunnah, maka kita terima ajaran tu, terima pendapat tu, terima maknanya pahaman itu, supaya kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadi saya sekadar inilah saja yang termampu. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada silap salah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.